الحمد لله القائل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dengan melaksanakan segala urusannya serta meninggalkan segala larangannya. Khutbah pada hari ini bertajuk Dadah Dijauhi, Keluarga Dirahmati, Negara Harmoni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isu dadah merupakan isu yang serius dalam negara kita kerana impaknya bukan sahaja kepada individu terlibat, malah mampu memusnahkan sesebuah keluarga, mengganggu keharmonian masyarakat dan melumpuhkan negara. Lantaran itu, dadah telah disiarkan sebagai musuh utama negara sejak tahun 1983. Ini kerana penyelundupan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah memberi ancaman besar kepada sistem sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Oleh itu, kita semua perlu berganding bahu dan bersepakat untuk memerangi dadah hingga ke akar rumput. Sesungguhnya penyalahgunaan dadah merupakan perkara yang dilarang dari segi syarak dan undang-undang negara. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada tahun 1991 dan 2006 telah memutuskan bahawa penyalahgunaan dadah seperti menanam, memproses, memiliki, menjual, mengedar, membeli atau membenarkan premis digunakan untuk bersuat dengan penggunaannya adalah diharamkan. Pengharaman ini kerana ia boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar dan pelbagai kemudaratan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, seperti menipu, menzalimi, memaki hamun, mencederakan, bahkan ada yang sanggup membunuh. Pengharaman ini adalah untuk menjaga akal, yakni hifzul aqli, dan menutup jalan-jalan kemusnahan satu zarai yang boleh menyebabkan kerosakan diri, kehancuran keluarga dan kemusnahan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah sekalian, realitinya hari ini jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melaporkan bahawa sehingga September 2022 jumlah penagih dadah ialah seramai 129,090 orang. Dari jumlah ini, 83.4% atau 107,633 orang adalah yang mereka beragama Islam. Laporan sebuah abar bertarikh 31 Mei 2023
menyebut bahawa masalah penyalahgunaan dada dalam kalangan belia berusia 19 hingga 39 tahun amat membimbangkan kita apabila direkodkan sebanyak 500,353 individu terpalit dengan barang haram ini sejak 5 tahun yang lalu. Manakala kajian Institut Keselamatan Awam KDN bersama UTM tahun 2023 pula mendapati dalam tempoh akan datang bahawa negara akan merekodkan 2.5 juta penagih dengan purata penggunaan 319,400 kilogram dadah yang dianggarkan bernilai 16 bilion ringgit. Lebih parah lagi, laporan Satu Khabar pada sebelum Julai 2023, dadah dijual semurah 18 ringgit menerusi laman web kelab. Muslimin sekalian, marilah kita renungkan bersama apakah yang akan berlaku sekiranya jumlah ini semakin bertambah. Isu yang lebih serius apabila anak-anak terbiar dan terlibat dengan penagihan menyebabkan keluarga terancam dan masyarakat berantakan. Peningkatan jumlah penagih dadah ini amat membimbangkan yang boleh merosakkan generasi masa depan. Ibu bapa dan anak-anak yang terlibat dengan masalah penagihan dadah akan mengalami tekanan emosi seperti rendah diri, kemurungan dan merasa disisihkan. Kesan buruk daripada penagihan ini menyuburkan kes-kes jenayah pembunuhan. Sebagai contoh, pada tarikh 16 Januari 2022 kita dikejutkan dengan peristiwa seorang ibu telah dipenggal kepala oleh anaknya yang disahkan positif dadah. Inilah antara kesan buruk akibat penyalahgunaan dadah. Pembunuhan yang berlaku menandakan suasana kehidupan masyarakat tidak sejahtera dan menakutkan. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan akan terjadi salah satu keadaan pada akhir zaman, yaitu berlaku pembunuhan yang mengerikan dan amat berleluasa yang diperingatkan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Yataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-amal wa yunqassuhu wa tazharu al-fitan wa yakthuru al-haraj." Qalu wa mal haraj? Qal al-qatlu wal qatl. Sadaq Rasulullah SAW, yang bermaksud masa berlalu pantas, kurangnya amalan boleh dicampakkan sifat bakhil dalam hati, keluar fitnah sana sini, banyaknya al-haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj? Maka jawab Rasulullah SAW, dahsyatnya pembunuhan dan banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka EADK sentiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk melaksanakan pencegahan, penguatkuasaan dan merawat pulih individu penagih walaupun sudah hampir 40 tahun lamanya. Usaha-usaha ini tidak boleh dilaksanakan sendirian. Semua pihak mesti memainkan peranan dengan ikhlas dan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat bebas daripada dadah. Bantulah individu yang terlibat dengan memberi sokongan moral agar mereka segera mendapatkan rawatan dan pemulihan. Kita perlu menerima dan jangan sekali-kali menyisihkan mereka yang telah pulih kerana mereka juga mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Ibu bapa perlu lebih serius dalam mendidik anak dan menekankan kepada nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah memantau aktiviti anak-anak di samping memohon rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak tidak terbabit dengan apa sahaja yang menjerumus mereka kepada ketagihan dadah. Penghayatan nilai agama dalam keluarga adalah diutamakan untuk membentuk anak menjadi manusia beriman dan berakhlak Islam dalam kehidupan seharian. Allah memurniakan kebaikan dan kesejahteraan kepada ibu bapa yang berjaya menjaga anak-anak dengan amalan-amalan Islam dan terselamat dari ketagihan dadah.
Kebaikan dan kesejahteraan ini merupakan rahmat Allah, bukan sahaja di dunia beroleh keluarga bahagia, malah di akhirat ibu bapa dan anak-anak akan dihimpunkan bersama menikmati keindahan dan keseronokan dalam syurga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna kunna qablu fi amrina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas dan takut daripada berlaku derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami daripada azab neraka. Muslimin yang berbahagia, antara pengajaran daripada khutbah ini yang boleh dijadikan pedoman dalam hidup kita ialah yang pertama, umat Islam perlu sedar bahawa apa saja aktiviti penyalahgunaan darah ada diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kepada kemudaratan diri di dunia dan diazab di neraka pada hari akhirat nanti. Yang kedua, umat Islam adalah beriman dan tak berakhlak mulia serta sentiasa berdoa kepada Allah memohon rahmat dan taufiknya supaya terhindar dan terjebak kepada ketagihan darah. Pemimpin, anggota masyarakat dan ibu bapa akan dipersoalkan di akhirat nanti jika membiarkan rakyat dan anak-anak terdedah kepada kebinasaan dan kemusnahan dalam hidup ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallah at-takhrij. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarannya merupakan manusia dan batu-batu berhala. Neraka itu dijaga dari kawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka pada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.